Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. To my Malay friends out there, sedar tak sedar Raya Haji dah nak dekat. Tapi kenapa korang macam tak excited? Tak boleh lah macam tu. Alright, with that being said, saya dengan rakan-rakan saya akan menerangkan serba sedikit tentang betapa pentingnya untuk kita ada kesedaran terhadap penyambutan perayaan. Okay? Wait a minute. Okay, tak apalah. Hi guys. Alright. Perayaan. Apa tu perayaan? And what types of perayaan yang ada dekat sini? Dekat Malaysia ada banyak jenis perayaan, okay? First of all, starts from Tahun Baru Cina all the way to Christmas, which is at the end of the year. So, apa tujuan dia? Kenapa kita kena sambut? Itu kawan saya akan terangkan tentang tujuan-tujuan dan kenapa kita patut ada kesedaran dalam menyambutan perayaan tersebut. Tujuan utama bagi perayaan di Malaysia disambut bersama-sama untuk memastikan berlakunya interaksi antara kaum dan hubungan erat akan terjalin. Perayaan di negara ini mempunyai konsep rumah terbuka. Setiap perayaan akan diadakan majlis melawat rumah orang yang menyambut sesuatu itu. Setiap perayaan mempunyai tujuan tertentu, antaranya tujuan perayaan Aidilfitri sebagai tanda kemenangan bagi umat Islam setelah dapat mengerjakan ibadat puasa dalam bulan Ramadan dengan sempurna. Kemenangan itu bukan sahaja kemenangan kerana berjaya menahan atau mengawal nafsu makan, tetapi kejayaan menghalang diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT di mana sekiranya dilakukan akan membatalkan puasa. Tujuan perayaan Tahun Baru Cina melambangkan titik permulaan dan nasib kehidupan bagi kaum Cina. Rumah akan dicuci dan segala hutang piutang dikutip atau dibayar agar mereka tidak sentiasa dikelilingi hutang sepanjang tahun yang baru. Hari Deepavali disambut oleh agama Hindu, bertujuan menandakan kemenangan oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan. Secara simboliknya ditujukan dalam arti cahaya yang menerangi kegelapan. Maksud tersiratnya ialah menyemai nilai-nilai positif dalam diri kita untuk menjadi individu yang lebih baik dengan mengatasi nilai-nilai negatif dalam diri kita untuk perkembangan rohani. Perayaan Tadal Keamatan merupakan perayaan bagi masyarakat Kadazan di negeri Sabah bagi bertujuan untuk menghormati Bambazon, iaitu semangat padi. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi kaum Kadazan Dusun sejak zaman berzaman. Perayaan Magavau ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Umairah binti Abdullah. Hari ini saya ingin mengupas isu berkaitan dengan tajuk halangan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Seperti yang kita tahu, sambutan Hari Raya pada tahun ini dilaksanakan dengan begitu sederhana akibat daripada penularan wabak COVID-19. Justru di sini saya ingin mengulaskan isu berkaitan dengan sambutan Hari Raya pada tahun ini. Yang pertama, umat Islam tidak dibenarkan untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri serta mendengar khutbah di masjid maupun di surau. Ini kerana bagi mengalakkan solat sunat Aidil Adha dilakukan di rumah ataupun di kediaman masing-masing secara berjemaah bersama insan tersayang. Yang kedua, tidak dibenarkan merentas negeri maupun pulang ke kampung halaman masing-masing seperti kunjung mengunjungi sanak saudara, jiran tetangga, melainkan yang dibenarkan beraya bersama ahli keluarga yang terdekat sahaja. Dikehendaki sewaktu menziarahi dimaksimalkan kepada 20 orang sahaja pada satu masa dengan SOP yang telah ditetapkan. Digalakkan juga dengan menggunakan aplikasi video call di pagi raya kepada insan yang berjauhan. Atas langkah berjaga-jaga, penutup muka, hand sanitizer wajib digunakan serta dilakukan sepanjang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya nak share kepada anda semua apakah kesan perayaan pada waktu COVID-19. Seperti yang ramai tahu, COVID-19 ini boleh berjangkit daripada sentuhan, pernafasan, batuk, sesama dan sebagainya. Maknanya kita perlu dan wajib ada penjarakan sosial. Perayaan adalah wajib kita bersalaman, cium tangan, cium pipi, bermaafan bersama ahli keluarga, saudara yang datang daripada jauh, berkumpul bersama sahabat. Penularan ini akan menjadi cepat melalui sentuhan dan duduk dalam kelompok yang ramai yang berlaku dengan tiada penjarakan sosial dan tidak mengikut SOP yang
betul seperti jarak 1 meter antara satu sama lain, memakai hand sanitizer dan memakai mask muka. Atau COVID-19 ini boleh berlaku melalui saudara yang mempunyai kontak dengan pesakit yang membawa wabak COVID-19 ini. Hal ini akan membuatkan wabak ini lebih cepat menular dan berjangkit kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada Prof, sahabat-sahabat seperjuangan yang lain. Nama diberi oleh ibu ayah Muhammad Aziz bin Yusuf. Saya akan berkongsikan mengenai langkah-langkah untuk mengatasi wabak COVID-19 semasa perayaan. Saya kategorikan kepada 3, individu, masyarakat dan juga kerajaan. Untuk individu, apakah tindakan yang individu perlu buat? Yang pertama adalah jangan bersalaman. Cukuplah sekadar letakkan tangan di dada dan tunduk. Yang kedua, tuan rumah mestilah memiliki ataupun ada alat semak suhu untuk memastikan tetamu tu tak dijangkiti ataupun ada simptom-simptom wabak COVID-19. Yang seterusnya, untuk masyarakat perlulah menjarakkan 1 meter supaya kita boleh mencegah daripada penularan wabak COVID-19. Dan yang kedua, bagi masyarakat, kurangkan aktiviti ziarah menziarahi rumah ke rumah dengan kita adakan norma baru, iaitu kita boleh secara langsung melalui aplikasi Zoom, Google Meet dan sebagainya. Yang terakhir adalah kerajaan perlulah menjaga pergerakan rentas negeri dengan betul-betul ketat. Hal ini kerana kita nak mencegah daripada penularan wabak COVID-19 yang diwakili oleh frontliner basa harapan seperti polis dan sebagainya. Yang kedua adalah kerajaan perlulah memberi tahu info terkini supaya masyarakat cakna dengan situasi yang dihadapi. Kehadiran COVID-19 telah menggemparkan dunia tanpa ada nokta sehingga hari ini. Berbicara tentang hal ini, kita sedia maklum bahawa ianya terlalu kompleks untuk dibahas. Justru itu, semua aktiviti sosial terbatas. Seperti yang semua tahu, kita juga turut terkesan dengan serangan wabak COVID-19 yang kini menghadkan aktiviti keramaian dan juga menyambut setiap perayaan dalam keadaan yang sederhana sahaja. Namun, adakah ini bermakna kita menyambut perayaan Hari Raya, Pesta Kaamatan, Hari Gawai dan juga perayaan-perayaan yang lain dengan senario yang suram? Tidak sama sekali. Seharusnya kita lebih menghargai kualiti masa bersama keluarga dengan rasa kesyukuran yang maha serta anugerah kesihatan dalam lingkungan keluarga. Meskipun dengan cara baru, tetapi ia bukanlah bermaksud kita tidak dapat menzahirkan kasih sayang kepada keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan. Renungkanlah, kita kadang-kadang lebih banyak melakukan pembaziran di saat musim perayaan dan sentiasa berasa lebih dari cukup dengan apa yang kita ada. Dengan membeli secara berlebihan, sisa makanan yang terlalu banyak dan bermacam-macam lagi. Maka dengan adanya virus ini, maka kita memilih untuk mengambil sikap yang bijak dengan mengambil hikmah di sebalik dugaan ini. Renungkanlah sejenak. Kehadiran virus ini telah memaksa kita untuk berdiam diri di rumah. Melalui kejutan ini, mungkin Tuhan sedang menyuruh kita untuk berehat, sedang mengajarkan kita untuk berhenti sejenak mengejap dunia. Lagi-lagi ada juga yang terpaksa kerja pada waktu perayaan. Tuhan sedang mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang baik. Tenangkan diri di rumah, tenangkanlah hati. Dengan kehadiran virus ini, masjid, kuil, gereja dan tempat beribadah lainnya semua ditutup dan kita tidak dapat mengumpulkan diri bersama-sama yang lain untuk mengerjakan ibadah bersama. Cuba renungkan, mungkin inilah saatnya kita dapat berjemaah di rumah bersama ahli keluarga. Hanya tenang bersama menyambut perayaan di dalam keadaan yang sederhana. Mari kita manfaatkan dan menikmati kebersamaan ini. Dengan adanya COVID-19, kita lebih banyak belajar untuk bersyukur, belajar bagaimana untuk menahan dan belajar bersabar untuk menghadapi ujian. Dalam waktu kita diberi tekanan, marilah kita bertafakur, membaca setiap kejadian. Inilah masanya untuk kita kuat, semangat dan sentiasa berfikiran positif. Sekian, terima kasih.